Okey, hai, Assalamualaikum. Bersama saya Muhammad Harith bin Aziz, dan ini ialah rakan-rakan saya yang akan bersama saya dalam pembentangan tiga jenis pengindustrian di dalam Malaysia. Saya Norman. Hai, saya Siti. Okey, tiga jenis pengindustrian di dalam Malaysia. Yang pertama, kita ada pengindustrian barat. Yang kedua, kita ada pengindustrian ringan. Dan last sekali, pengindustrian pelancongan. Saya akan membentangkan tentang dasar perindustrian berat di Malaysia. Industri berat mempunyai potensi jangka panjang dalam proses rancangan perindustrian negara, kerana dasar ini adalah mempunyai satu langkah ke arah satu ekonomi yang lebih kukuh, memperluas dan memperkukuh asas dan struktur perkilangan agar ianya terus mampu menghadapi pertumbuhan dan kematangan. Selama ini, kerajaan adalah merupakan pelabur yang terbesar, sementara sektor swasta kurang memainkan peranan dan pelaburannya adalah terlalu lembab. Sektor ini tidak diambil, di mana ia lebih bertindak balas kepada galakan dan perlindungan tanpa memberikan perhatian kepada new area dan berbelanja untuk penyelidikan dan pembangunan. Pada masa-masa yang lepas, sektor swasta lebih memandang ke dalam, inward looking, dan posisi ditujukan ke arah itu, iaitu gentian import dan galakan perlindungan tanpa memikirkan persaingan dalam pasaran dunia. Selain itu, dasar perindustrian berat diharap dapat mengubah keadaan ini agar sektor swasta meningkatkan pelabur mereka dan mengambil bahagian cergas dalam pembangunan ekonomi melalui program perindustrian berat yang lebih sophisticated yang akan mewujudkan industri sokongan dan kemampuan untuk bersaing dalam pasaran dunia. Kebanyakan pelaburan sehingga hari ini adalah assembly of packaging of type yang gagal memberi peluang untuk forward or backward engage. Akibatnya, walaupun proses perindustrian telah berlangsung selama 25 tahun, Malaysia masih belum mempunyai industrial elite dan masyarakat perindustriannya sendiri. Objektif untuk dasar perindustrian berat di Malaysia. Dasar industri berat dijangka akan mencapai objektif berikut. Pertama, mengimport dan menyerap teknologi yang lebih sophisticated untuk memajukan teknologinya sendiri. Dengan itu, perindustrian di Malaysia tidaklah hanya setakat memproses dan menghasilkan barang-barang pengguna yang mudah, tetapi sebaliknya dapat mengeluarkan bahan-bahan mentah serta jentera perindustrian dan barang-barang gentian import untuk keperluan negara secara kompetitif. Yang kedua, mengelakkan pengantungan berterusan kepada barangan dan teknologi asing. Dengan ini, negara boleh menyelamat tukaran wang asing dan seterusnya mengasaskan langkah berjaga-jaga ke atas ketidaktentuan harga dan bekalan bahan yang berkumpulan strategi. Yang ketiga, memperbahagaikan dan memperkukuh ekspor barangan Malaysia untuk mengatasi dasar perlindungan yang ada di negara-negara maju terhadap barangan yang dihasilkan oleh perindustrian intensif huru negara-negara membangun. Yang keempat, industri berat dijangka dapat meningkatkan kepunyaan
industri kecil dan industri di negara-negara lain menunjukkan bahawa pelaburan dan guna tenaga yang diwujudkan oleh industri pertengahan, sokongan dan kecil ini adalah lebih besar dari yang ditumbuhkan oleh industri berat itu sendiri. Yang terakhir, mewujudkan peluang untuk para pekerja dilantik dalam bidang-bidang kejuruteraan, kemahiran berkaitan. Seterusnya, strategi pelaksanaan untuk dasar perindustrian berat di Malaysia. Industri berat memerlukan modal besar, teknologi yang tinggi dan pekerja mahir. Selain dari kerajaan, tidak ada pelabur-pelabur tempatan yang sanggup melabur modal dalam projek-projek yang sebegini besar. Pelabur-pelabur tempatan juga tidak mempunyai teknologi yang diperlukan. Dengan demikian, pelabur-pelabur dalam bidang ini terpaksa diusahakan oleh kerajaan dan pelabur-pelabur asing. Bagi tujuan ini, kerajaan telah menumbuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia iaitu HICOM pada tahun 1980. Peranan HICOM adalah untuk mengenal pasti, memulakan, melaksanakan dan menguruskan projek-projek dalam bidang industri berat. Berikutan dari ini, beberapa projek tajaan kerajaan dengan usaha bersama pelabur asing telah dilancarkan. Ini termasuk loji simen, besi panas dan pancang keluli, projek kereta nasional, loji enjin kecil, power dan kertas dan kompleks kejuruteraan. Kesemua projek-projek ini adalah memerlukan bahan-bahan atau komponen-komponen tertentu dalam pengeluarannya. Di sini timbullah peranan yang patut dimainkan oleh industri sokongan dan kecil untuk membekal bahan-bahan tersebut. Dengan itu, pelaksanaan program industri berat mempunyai serapang dua mata, iaitu mewujudkan projek industri berat itu sendiri dan meningkat keupayaan industri sokongan atau mewujudkan industri baru. Di sini pelabur-pelabur tempatan iaitu swasta haruslah memainkan peranan aktif bagi mewujudkan secondary industrial yang berasaskan high teknologi dan berkeupayaan mempercepatkan pertumbuhan industri pertengahan dan sederhana. Dengan tidak secara langsung, ianya akan mewujudkan industri gantian import pusingan kedua dan resource based industry untuk ekspor. Oleh kerana industri berat memerlukan teknologi yang mahir atau berkemahiran yang tinggi, di mana ia menjadi masalah di Malaysia. Dasar ini memerlukan pengimportan kedua-dua sumber itu secara mengadakan usaha sama dengan pelabur asing. Rakan pengosian asing dimestikan menyediakan kerjasama dan bantuan dalam melatih pekerja, pengendalian dan pengurusan projek. Ini adalah bagi menentukan pemindahan teknologi berjalan dengan berkesan dan projek mencapai kejayaan. Intensif berbentuk kredit, tarif atau subsidi patutlah diberi kepada projek-projek ini bagi membolehkan industri ini berdiri buat permulaannya. Pengeluaran juga haruslah bukan sahaja untuk pasaran dalam negara, tetapi hendaklah juga ditujukan kepada pasaran dunia. Dari segi ini, tindakan pasaran yang agresif hendaklah dijalankan dan usaha-usaha dibuat dalam penyelidikan dan pembangunan demi mengurangkan kos pengeluaran agar barangan menjadi lebih kompetitif.
Kajian juga hendaklah dibuat bagi mengenal pasti projek-projek yang sesuai dan paling memanfaat kepada Malaysia dan menentukan pilihan teknologi yang akan digunakan. Oleh kerana bentuk perindustrian berat yang rumit itu menggalakkan penlibatkan sektor swasta dalam negeri, maka kerajaan nampaknya terpaksa mengambil daya utama untuk menjalankan industri ini dengan membiarkan pelabur swasta menjalankan industri sampingan bagi komplement industri berat itu. Ini dengan sendirinya akan mempentingkan proses perindustrian dan memperluaskan asas perindustrian yang diperlukan bagi industri berat. Buat beberapa ketika pergantungan kepada teknologi asing tidak dapat dielakkan. Tetapi dengan pengurusan cara pemindahan teknologi yang teratur, ianya akan dapat dikurangkan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya Malaysia boleh mewujudkan teknologinya sendiri. Selain dari itu, langkah yang patut diambil oleh kerajaan ialah dengan memberikan intensif yang sesuai kepada industri dalam negeri bagi membolehkan ia merangka capital saving equipment melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan mereka berdasarkan pencapaian yang telah diperoleh dalam dasar perindustrian negara selama ini. Dasar industri berat ini juga akan mencapai kerajaan yang sama jika pendekatan yang sesuai dibuat. Okey, yang kedua kita ada industri ringan. Industri ringan ni ada dua cabang. Yang first, industri memproses, lagi satu industri pembuatan. Dari segi industri memproses, kita melibatkan pemprosesan hasil-hasil pertanian, pelombongan, pembalakan dan perikanan. Industri ini maju kerana Malaysia sangat kaya dengan kepelbagaian bahan mentah. Selain itu, bahan mentah yang diproses sebelum dieksport dengan tujuan untuk tingkatkan mutunya. Okey, dari segi industri pembuatan, industri pembuatan ni dia mengeluarkan barang-barang untuk keperluan penduduk tempatan dan ekspor, macam barang pengguna lah. Selain itu, jenis-jenis perindustrian yang terpenting contoh pembuatan barangan elektrik, pakaian, tayar, kasut, barang plastik, alat tulis dan sebagainya. Okey, seterusnya kebanyakannya terdapat di kawasan pusat-pusat bandar yang mempunyai pasaran yang luas dan kemudahan yang lengkap. Di samping itu, industri membuat tayar celup, komponen mesin dan bengkel membaiki kereta juga termasuk dalam industri kejuruteraan ringan. Okey, dan akhir sekali, industri ini juga merupakan industri yang terbesar dan terpenting di dalam Malaysia. Industri pelancongan. Pelancongan mempunyai pelbagai maksud berdasarkan perspektif dan pandangan seorang yang terlibat dalam industri pelancongan. Mengikut Persatuan Pelancongan Sedunia, pelancongan merupakan aktiviti pengembaraan seseorang individu ke suatu tempat, iaitu keluar dari persekitaran asal yang menetap tidak lebih daripada 1 tahun untuk tujuan rehat, perniagaan dan sebagainya. Tujuan pelancongan adalah untuk mengisi masa lapang atau rekreasi. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, pelancong merupakan perihal melancong perkhidmatan yang berkaitannya.
Pelancong juga merupakan aktiviti ekonomi yang mampu membawa pendapatan dan manfaat kepada komuniti. Pelancongan merupakan suatu bidang pelaburan yang berperanan dalam pembangunan negara. Dalam sistem pelancongan, aspek pasaran dan pembekal memainkan peranan penting dalam menentukan perkembangan dan kemajuan industri pelancongan. Terdapat 4 elemen utama yang diberi penekanan kepada pengertian pelancongan adalah pelancong, perniagaan, kerajaan dan tuan rumah. Pelancong adalah individu yang keluar ke satu destinasi bagi beberapa tujuan. Manakala perniagaan pula adalah individu yang terlibat dalam pembekal barangan dan perkhidmatan dalam industri pelancongan dan pada masa yang sama memenuhi permintaan pelancong. Kerajaan pula adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam memenuhi ekonomi berbentuk pendapatan secara daripada tuan rumah atau hasil daripada kedatangan pelancong. Akhir sekali adalah tuan rumah, di mana individu terlibat secara langsung dengan destinasi terpilih dan menjaga budaya masyarakat destinasi tersebut. Dasar pelancongan diwujudkan untuk menjadi industri pelancongan sebagai satu sektor yang mampu memberi sumbangan kepada sosial ekonomi negara. Peningkatan pendapatan negara melalui sektor pelancongan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Kepentingan dan sumbangan industri pelancongan terhadap pembangunan ekonomi negara. Sektor pelancongan telah meningkatkan ekonomi negara dari segi pengaliran mata wang asing ke dalam negara. Pelancong yang datang ke Malaysia perlu menukar mata wang asing kepada ringgit Malaysia untuk berbelanja. Pertukaran mata wang asing boleh dilakukan di bank-bank tempatan dan pusat pertukaran mata wang asing. Mata wang asing digunakan untuk membiayai perbelanjaan menguntung. Pertukaran mata wang asing boleh dilakukan di bank-bank tempatan dan pusat pertukaran mata wang asing. Mata wang asing ini digunakan untuk membiayai perbelanjaan pengeksportan barang dari luar negara. Pengaliran maksud mata wang asing dalam negara menguntungkan identiti perniagaan, malah ia dapat digunakan untuk membeli barangan keperluan asas untuk rakyat tempatan di luar negara. Sektor pelancongan juga secara tidak langsung memajukan bidang perniagaan di Malaysia. Pelancong asing yang datang ke Malaysia memerlukan tempat penginapan yang selesa, makanan minuman yang mencukupi, perkhidmatan pengangkutan, juru pandu pelancong dan lain perkhidmatan agar destinasi perjalanan mereka berjalan dengan lancar. Pelancong juga amat mengembari makanan di Malaysia. Ia kerana mempunyai beraneka jenis yang boleh dinikmati sama ada di hotel, restoran, medan sewa, kedai warung di tepi jalan. Malaysia dikenali sebagai negara majmuk dengan pelbagai kaum, begitu juga dari segi makanan, di mana terdapat pelbagai jenis masakan seperti masakan Melayu, masakan Cina, masakan India. Rendang, ketupat, nasi lemak adalah daripada kaum Melayu, manakala pau, char kway teow atau adalah masakan kaum Cina. Masakan kaum India adalah tosai, chapati dan chapati. Setiap masakan mempunyai keunikan dan cita rasa yang tersendiri yang boleh dinikmati oleh pelancong asing
dan ia tak pernah atau dapat dirasai di negara lain. Rasa baharu akan meningkat lagi permintaan terhadap makanan tempatan, mewujudkan peluang perniagaan pada usahawan tempatan. Banyak pusat-pusat penginapan yang telah membina hotel-hotel bertarafkan 5 bintang, resort, apartmen, chalet dan homestay di kawasan Peranginan, terutamanya di kawasan di tepi pulau, pantai untuk menarik perhatian pelancong. Selain itu, pelancong asing juga memerlukan perkhidmatan pengangkutan yang berkesan untuk bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi. Pengusahaan bidang pengangkutan contohnya bas, teksi, van, bot, feri, basikal dan lain-lain berpeluang untuk menjalankan perniagaan prasarana bagi pelancong pada masa sama membantu menjana ekonomi negara. Sektor pelancongan juga berjaya mara ke hadapan melalui tarikan penganjuran sukan bertaraf dunia, kejohanan perlombaan kereta Formula 1, Dirita Sepang, sukan Commonwealth 1998 mempopularkan lagi di Malaysia di kalangan pemain sukan dunia. Malaysia dapat dipromosi dengan kos yang minima melalui siaran langsung ke seluruh negara. Secara langsung menggalakkan lagi kedatangan pelancong asing ke negara kita. Sektor pelancong juga dapat mengembangkan industri kraft tangan, malah menjadi periuk nasi kepada pengusaha kraft tangan tempatan. Barangan kraft tangan bermutu dibuat oleh rakyat tempatan, ditawarkan dengan harga yang berpatutan kepada pelancong-pelancong dan juga rakyat tempatan. Barangan kraft tangan dimaksud seperti kain batik, songkit, wau, seramik, kayu perak, abu sayung yang mereka bentuk sebagai cendera hati kepada pelancong. Kebanyakan pelancong suka membeli cendera hati yang ditawar untuk dibawa ke sebagai kenangan, untuk diberi kepada buah tangan kepada ahli keluarga dan juga rakan. Sektor pelancongan juga mempromosi budaya amalan Malaysia yang unik kepada pelancong luar. Malaysia mempunyai penduduk yang bilang kaum etnik antaranya Melayu, Cina, India, Kadazan, Murut, Bajau, Iban dan lain-lain. Setiap kaum mempunyai adat dan budaya yang berbeza, mampu menarik minat pelancong untuk turut menyertai persembahan kesenian tradisional dan permainan tradisional. Persembahan kesenian tradisional adalah wayang kulit, dikir barat, kuda kepang, manakala permainan pula sepak raga, congkak, wau dan lain-lain. Kenangan manis yang diamati oleh pelancong asing mendorong mereka untuk datang semula ke Malaysia untuk menikmati segala keindahan yang berada di Malaysia. Sektor pelancongan merupakan sumber ekonomi yang penting di negara. Kita haruslah menggunakan kelebihan yang ada dengan sepenuh menjadikan pusat pelancongan terkenal di Malaysia. Okey, kesimpulannya, pelancongan merupakan penjana ekonomi negara yang sangat penting untuk jangka masa pendek dan masa panjang. Industri pelancongan terbukti membawa pelbagai faedah pembangunan negara. Semua pihak perlulah bersatu padu memastikan impian negara juga menjadi destinasi pelancong yang mudah, yang utama dan tercapai. Usaha daripada satu pihak tidak memadai untuk menjadikan negara maju dalam industri pelancongan. Sokongan dari seluruh rakyat Malaysia dalam pembangunan dan pelaksanaan industri pelancongan amat diperlukan. Malaysia terindah. Bye-bye. Okey, sekian saja daripada saya, Muhammad Harif, dan rakan-rakan saya iaitu Norman Tanakon dan Siti Nomardia tentang tajuk perindustrian yang ada di Malaysia. Okey, tajuk kedua kami ialah tentang pencemaran air yang ada di Malaysia. Okey, topik yang kami pilih ni tentang pencemaran air.
Proses globalisasi yang membawa kepada kemajuan negara menyebabkan masalah pencemaran alam sekitar kian berleluasa. Masalah itu juga mengakibatkan berlakunya kerosakan sistem sungai yang membekalkan sumber air mentah kepada rakyat. Meskipun sumber air tidak pupus, tapi air yang dapat digunakan oleh manusia dengan selamat adalah semakin berkurangan. Setiap isu atau masalah yang timbul telah menyedarkan kita kepada betapa seriusnya masalah pencemaran air di negara kita. Punca pencemaran air seperti keracunan atau toxicity. Ia bahan berat seperti plumbum, merkuri, kuprum dan kurmium yang digunakan dalam penyalutan timah, penyaluran dan larutan penyaluran komodit untuk kurmium boleh bertindak sebagai penghalang metabolik atau pernafasan yang banyak organisma dan merencatkan atau memusnahkan enzim yang diperlukan untuk proses-proses kehidupan. Logam-logam berat ini mempengaruhi organisme pengurai bersama-sama kehidupan peringkat tinggi. Maka penambahannya yang berlebihan ke dalam sistem akuatik boleh memusnahkan. Pencemaran-pencemaran yang beracun ini diserap oleh lumpur di bawah dan dilepaskan apabila mendapat di bawah gangguan. Yang kedua, kemasinan atau salinity. Ia berlaku apabila air garam dari logam atau telaga minyak dilepaskan ke dalam air tawar. Walaupun sesetengah organisma boleh bertoleransi terhadap julat kepekatan garam tersebut, kebanyakan yang akan musnah apabila air tawar bertukar menjadi payau. Yang ketiga, keasidan dan acidity. Mata air yang keluar daripada kerakahan bukit-bukit arang batu mengandungi partikel-partikel bitumen atau soprum. Air yang berasid ini meningkatkan pengeluaran arang batu dan berterusan lama walaupun lombong-lombong ditinggalkan. Besi pirit akan memasuki anak-anak sungai. Sesetengah bakteria boleh mendapat tenaga dengan menukarkan ferrous dan ferrix untuk pernafasan dan pembiakan. Okey, yang keempat, kekeruhan. Bahan-bahan lengai dan halus senang terampai dalam air. Ini mengurangkan pemancaran matahari dan merencatkan proses fotosintesis tumbuhan akuatik dan mikroskopik. Industri porselin adalah sumber pencemaran ini. Industri besi kelulit menghasilkan partikel halus juga menyebabkan sungai yang memasuki menjadi merah atau hitam. Okey, yang kelima, pengoksigenan. Pencemaran yang lazim adalah organik. Walaupun bahan-bahan organik tidak meracuni hidupan sungai atau mempengaruhi pH, tetapi apabila bahan organik
diserang oleh bakteria dan dipecahkan menjadi kompaun yang ringkas. Oksigen diperlukan. Keperluan oksigen biologi menjadi tinggi. BOD adalah indeks pencemaran air yang digunakan, terutamanya yang berkaitan dengan bebanan organik air. BOD digunakan untuk menentukan jenis kehidupan yang boleh ditampung oleh sungai yang tercemar. Ikan mempunyai keperluan oksigen yang paling tinggi dan biasanya ikan air sejuk memerlukan lebih oksigen daripada ikan air panas. Okey. Yang seterusnya, kesan-kesan pencemaran alam sekitar, contohnya air. Pencemaran air adalah satu penyebab penyakit kronik. Akibat meminum air yang tercemar, manusia akan dijangkiti penyakit menular, penyakit ginjal, artritis, sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit kulit, kanser, gangguan sistem saraf, penyakit hati, penyakitan sistem perhadaman, penyakit batu karang, batu dalam empedu dan sebagainya. Lebih dari 70% tubuh badan manusia terdiri dari air. Selain oksigen, air mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Air diperlukan oleh semua organ dalam tubuh agar dapat berfungsi dengan sempurna, seperti proses pembuangan racun atau toksis. Kedua, pelincin bagi sendi-sendi. Ketiga, membuat proses pencernaan. Keempat, menstabilkan suhu tubuh. Yang terakhir, metabolisme tubuh. Kesan terhadap kesihatan manusia. Kesan-kesan daripada pencemaran air ini menimbul banyak masalah terhadap kehidupan di dunia pada masa kini, termasuklah manusia sendiri. Bahan-bahan yang dibuang dalam sungai akan mengurangkan kandungan oksigen dalam air seterusnya. Kehidupan akan mati apabila memakan bahan beracun dari sumber air yang telah tercemar ini. Manusia juga boleh mendapat penyakit atau masalah kesihatan yang teruk jika meminum atau menggunakan air yang tercemar. Selain itu, sampah sarap dan najis yang dibuang ke dalam juga mengalahkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kehidupan di dalam air maupun kepada manusia sendiri. Seterusnya, kesan kepada kualiti air. Pengguna air laut juga terupanya sebagai ejen penyejuk bagi mesin dalam sektor jana kuasa elektrik, merosakkan kualiti air. Air yang panas selepas diguna untuk menyejuk mesin-mesin dalam sektor ini akan disalurkan semua ke laut. Ini menyebabkan seluruh kawasan saliran laut itu akan menjadi panas dan mengakibatkan kehidupan di kawasan itu sukar untuk beradaptasi kerana keadaan suhu airnya yang tinggi dan meninggalkan secara mendadak. Justru mengganggu ekosistem kehidupan di laut secara perlahan-perlahan. Mengurangkan kandungan oksigen terlarut. Proses yang dihasilkan oleh industri, terutamanya industri pemprosesan makanan, biasanya kaya dengan nutrien inorganik, contohnya nitrogen, fosforus dan helium, di samping sebatian-sebatian organik terlarut. Oleh itu, nutrien ini menyebabkan risiko pencemaran dilupus secara tidak langsung di dalam sungai atau tasik dan menghasilkan keadaan eutrofikasi. Sebatian organik terlarut mengurangkan jumlah kandungan oksigen terlarut, iaitu BOD.
Sistem air bawah tanah tercemar. Sesetengah kilang akan memperuntukkan kawasan untuk pembuangan sisa-sisa kilang. Tetapi apabila berlaku hujan lebat atau loji pecah, sisa-sisa inilah akan terkeluar dan menyebabkan dua masalah itu. Pencemaran yang pertama ialah jika sisa ini mengalir di permukaan, maka ianya mengalir di dalam sistem saluran terutamanya parit dan sungai. Masalah kedua pula ialah sekiranya sisa ini mengalir ke dalam sistem bawah tanah yang akan menyebabkan sistem air bawah tanah tercemar. Kedua-dua masalah tersebut akan merosakkan dan mencemarkan hidupan dan keadaan air itu sendiri. Sistem air bawah tanah tercemar. Sesetengah kilang akan memperuntukkan kawasan untuk pembuangan sisa-sisa kilang. Tetapi apabila berlaku hujan lebat atau loji pecah, sisa-sisa inilah akan terkeluar dan menyebabkan dua masalah itu. Pencemaran yang pertama ialah jika sisa ini mengalir di permukaan, maka ianya mengalir di dalam sistem saluran terutamanya parit dan sungai. Masalah kedua pula ialah sekiranya sisa ini mengalir ke dalam sistem bawah tanah yang akan menyebabkan sistem air bawah tanah tercemar. Kedua-dua masalah tersebut akan merosakkan dan mencemarkan hidupan dan keadaan air itu sendiri. Banjir. Selain itu, pencemaran air juga mendapat punca kepada banjir yang berlaku di dunia pada masa kini. Banjir kerap berlaku disebabkan oleh tersumbatnya parit yang sepatutnya mengalirkan air ke laut ataupun sungai. Apabila sampah sarap menyumbatkan aliran air tersebut, banjir mudah berlaku dan menyebabkan persekitaran kotor. Apabila banjir tersebut berlaku, kesan langsung daripadanya adalah kemusnahan tapak pembiak rantai makanan dan juga mempengaruhi pembuatan makanan, produktiviti makanan dan kos meningkat. Kemusnahan kehidupan akuatik. Di Malaysia, aktiviti perindustrian, urbanisasi serta perladangan menyebabkan pencemaran logam berat, racun, makhluk perosak, pencemaran organik serta peningkatan keledak dalam air. Ia merupakan pencemaran utama yang memusnahkan kehidupan akuatik. Laluan utama pencemaran dari darat ke lautan adalah melalui sungai. Langkah kesan pencemaran air. Yang pertama, penubuhan sebuah yayasan atau kelab pencinta air, pencinta sungai perlu dimulakan. Mengambil kira ramai pakar dan perunding dalam alam sekitar berminat memberi sumbangan secara sukarela. Tidak banyak usaha dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memberi tenaga dan sumber yang ada untuk tujuan berkenaan. Memberi pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat tentang pemeliharaan dan pemulihan sungai. Langkah yang kedua, mengubah undang-undang yang melarang sesiapa daripada melakukan kegiatan yang boleh mencemarkan sungai. Terlalu banyak pencemaran yang berlaku di kawasan bandar, kawasan perumahan dan perindustrian. Aktiviti penghilangan mesti meningkat pemantauan untuk mencegah pencemaran sungai. Undang-undang yang berkaitan dengan pemeliharaan sungai harus diperketatkan untuk mengurangkan benda-benda asing yang mencemari sungai kita. Langkah yang ketiga, mewajibkan sistem pembentukan air buangan dan loji pelepasan bahan sisa bersepadu. Melalui sistem tersebut, air akan dirawat mengikut piawai
piawaian yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar sebelum disalur ke dalam sungai, mengenakan hukuman penjara atau denda dan menanggung kos pembersihan pemeliharaan sungai tersebut. Mengadakan langkah-langkah bersepadu untuk membantas aktiviti yang mencemarkan alam sekitar. Langkah yang keempat, last sekali, melalui program pendidikan, latihan dan maklumat pencemaran tentang alam sekitar, bertujuan untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia sama ada golongan pengilang atau pengguna supaya mereka sentiasa sedar akan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat. Serta aktiviti yang dilakukan oleh individu akan memberi kesan yang menyeluruh terhadap diri sendiri dan masyarakat. Menerapkan ilmu yang telah dipelajari semasa program untuk dilaksanakan dalam kehidupan harian. Sebagai rakyat Malaysia, marilah kita menjaga dan memelihara alam sekitar. Okey, terima kasih. Selamat menonton. Okey, sekian saja dari kami bertiga. Saya Muhammad Harif bin Nazir dan rakan-rakan saya Norman Tanakon dan Siti Normardiah dalam pembentangan kedua